Ulang balik lah soalan homework ni. So soalan homework, belajar di sebelah menunjukkan lengkung. Kita ada lengkung, lepas tu dengan garis tangent warna biru, normal warna hijau. Pada titik PAB, garis tangent itu berserenjang dengan garis 2y sama dengan 4 tolak x dan bertemu paksi x di B. Okey, garis normal pula bertemu paksi x di C. Cari nilai A dan nilai B untuk titik ni. Okey. So macam mana kita nak cari titik ni? Titik ni adalah titik persilangan. Titik persilangan. Persilangan antara siapa dengan tangent dan normal, ataupun lengkung dengan tangent, ataupun lengkung dengan normal, ataupun tiga-tiga sekali. So ada tiga kata apa, garis di mana dia bertembung lah titik persilangan tu. Okey, so macam mana kita nak buat? Kita nak guna yang mana? Kita dah diberi y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Lepas tu, dan diberi juga 2y sama dengan 4 tolak x. Yang ni adalah 2y sama dengan 4 tolak x untuk garis normal. Sebab dia kata garis tangent itu berserenjang dengan garis. Maksudnya yang ni normal lah. Normal punya, warna hijau punya lah. Okey. So, kita nak cari nilai A dengan nilai B. Jawapan buku teks kata A kita tu adalah 3, B tu negatif 2. So, kita akan dapat nombor bulat lah. So, macam mana kita nak cari? Kita buat sebabkan normal kan. So, kita boleh buat macam ni lah. Keyword kita normal. Lepas tu kita ada lengkung. Normal, dia punya keyword dia ataupun clue dia adalah dy dx. Kita kena guna dy dx. Sebelum tu kita kena cari dulu kecerunan garis normal kita. So untuk A, kecerunan dia kita kena tukar 2 ni, kena bawa mai ke sini kan. Kena bahagi 2 lah semua ni. So y sama dengan 2 tolak x per 2, ataupun kalau kita susun semula negatif 1 per 2x tambah 2. Maka kecerunan normal kita adalah negatif 1 per 2. Maka kecerunan tangent adalah 2. So yang ni revision balik lah daripada form 4. So macam mana daripada normal nak pergi ke tangent tu, dia kena, pertama kita kena negatifkan, yang kedua kita kena pecahankan dia. So kalau terbalik kita kena buang negatif, atau kita kena buang pecahan lah. Macam tu lah cerita dia. So ni adalah kecerunan tangent. So kecerunan tangent ni macam mana? Dia mesti sama dengan dy dx lengkung. Dia mesti sama nilai dengan dy dx lengkung. Sebab kita kata tadi clue dia normal adalah kita kena cari dy dx. Okey, so carilah dy dx lengkung kita. So dy dx lengkung kita adalah 2x tolak 4. Okey, yang ni faham? Macam mana boleh dapat 2x tolak 4 ni? Faham? Simple saja, 2x tolak 4. So dekat sini 2x tolak 4 ni mesti sama dengan 2. Tadi kita dah kira dah. Maka kita boleh cari x berapa. So 2x sama dengan 6. Kan 4 bawa masa ni jadi 6. X sama dengan 3. So kita punya nilai A kita adalah 3. Dalam buku teks tadi kata berapa tu? 3 kan. So A kita adalah 3. Okey, B pula macam mana? Kalau kita masukkan 3 dalam ni, 3 kuasa 2 9. 9 tolak 12 tambah 1. 9 tolak 12 negatif 3 tambah 1 negatif 2. Yang ni better. So akan dapat negatif 2 sebagai B. Faham? Faham ha? So A kita 3, B kita negatif 2.
B, persamaan tangent. So cari persamaan tangent. Y sama dengan MT X tambah C. So Y kita adalah negatif 2, MT kita tadi 2, X kita masukkan 3 tambah C. So kita akan dapat C kita ni negatif 2, 2 darab 3 tambah C negatif 8. So kita akan dapat Y sama dengan 2X tolak 8. Dapat tak 2X tolak 8? Dapat cikgu. Dapat, ha? So dia suruh cari pula koordinat B. Koordinat B tu, tangent tu dia sentuh dekat paksi X, maka Y dia kosong lah. So Y dia kosong, 2X tolak 8, 8 sama dengan 2X, X sama dengan 4. Lepas tu koordinat dia B sama dengan 4,0. Itu adalah koordinat B. Okey, C, soalan C. Persamaan normal. Normal tadi kita dah buat dah tadi. Y okey, dia punya apa? Normal punya kecerunan dia adalah negatif 1/2. So Y sama dengan MNX tambah C. So dia akan jadi Y sama dengan negatif 1/2X tambah C. So masukkan nilai 3 dengan 2 tadi. So Y2 negatif 2, negatif 1/2 darab 3 tambah C. So C akan dapat 2 negatif 1/2 darab 3 tambah C. Kita akan dapat negatif 1/2 untuk C. Tak dapat negatif 1/2. Negatif 1/2 X tolak 1/2. Dapat tak? Dapat cikgu. So koordinat C pula, koordinat C ni dia bertembung dekat paksi X juga, maksudnya Y dia kosong juga. So negatif 1/2 X tolak 1/2, 1/2 sama dengan negatif 1/2 X, X sama dengan negatif 1. Maka koordinat C adalah negatif 1,0. Okey, so kita dapat dah koordinat C yang D luas dalam unit persegi segitiga BPC. BPC. Okey. Luas kat sini maksudnya kita kena guna kaedah koordinat geometri lah. Yang B ni kita label dulu koordinat dia 40. Yang C ni negatif 10. Yang P ni tadi 3 negatif 2. So nak cari luas, kita guna kaedah geometri, kaedah koordinat geometri yang kita belajar waktu form 4. 1/2, lepas tu ada modulus. Kita masukkan B dulu, 40. Lepas tu 3 negatif 2. Lepas tu negatif 10. Lepas tu ulang balik 40. Darab. Lepas tu tolak dengan darab. 1/2, 4 darab negatif 2, negatif 8. 3 darab 0, 0. Negatif 1 darab 0, 0. So negatif 8 tolak 0 darab 3, 0. Negatif 2 darab negatif 1, 2. 0 darab 4, 0. So kat sini 1/2, negatif 8 tolak 2, negatif 10. So ada modulus, ambil positif saja. So 1/2 darab dengan 10, dapatlah 5 unit persegi. Okey, faham? Faham cikgu. Faham, ha? Okey, so ada banyak benda lah yang kita sebut kat sini. Nak cari. Ingat kalau dia ada perkataan tangent normal, clue dia dy dx. Mesti kena relate dengan dy dx. Lepas tu selesaikan je lah. Selesaikan. Dy dx tu akan sama dengan tangent dulu. Kecerunan tangent. Kalau kecerunan normal, dia ingat kena kira
kena terbalikkan, dia kena pecahankan dia, sebab dia daripada formula M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1, maka M2 sama dengan negatif 1 per M1. Ni formula dia untuk cari normal, kecerunan normal. Okey, kalau luas ni tak ada cara lain lah, guna kaedah koordinat geometri lagi mudah daripada nak buat kaedah yang penyelesaian segitiga atau solution of triangle. Itu susah lah guna, sebab dia bagi koordinat, kita guna koordinat, cara koordinat. Okey, so soalan homework yang seterusnya, raja di sebelah menunjukkan sebuah kotak terbuka dengan tapak berbentuk segi empat sama, bersisi X dan tinggi HCM. Kotak itu diperbuat daripada kepingan cardboard dengan luas 75 cm persegi. Maksudnya kotak ni asalnya cardboard besar, lepas tu dia lipat-lipat jadi kotak macam tu lah. So luas cardboard yang biasa tu adalah 75 cm persegi. Ni luas asal dia. A, tunjukkan bahawa isi padu kotak diberi oleh yang ni, formula ni. So kita kena kira isi padu. So isi padu adalah panjang X darab lebar X darab tinggi. So dekat sini kita akan dapat X kuasa 2 H. Tapi bentuk tak sama pun macam yang dia suruh show ni kan, tunjukkan ni. Maksudnya kita kena eliminate H, kita kena singkirkan singkirkan H. Kenapa saya tahu kena singkirkan H? Sebab dalam formula yang dia suruh tunjuk ni ada X. So bukan X lah kita kena buang, kita kena buang H. So macam mana kita nak buang H? Kita ada luas, luas dia, kita kena guna luas. So luas macam mana? So kita kena kira luas-luas setiap permukaan ni. Okey, so dia kata kotak terbuka kan. So luas yang pertama adalah X darab dengan X, luas tapak lah dulu kan, luas tapak dulu. So X kuasa 2 lah, tambah luas yang kedua adalah luas sisi ni. Luas sisi adalah X darab dengan H. X darab dengan H, ada berapa banyak sisi? 1, 2, 3, 4 sisi. Okey, lepas tu terbuka. Bila terbuka tak kira lah. So yang ni kita punya luas dia, X kuasa 2 tambah 4XH sama dengan 75. Lepas tu kita pemudahkan, tambah 4XH sama dengan 75. So kita nak singkirkan H, nak eliminate H. So yang X kuasa 2 ni kena buat macam sini lah. So 4XH sama dengan 75 tolak X kuasa 2. Lepas tu 4X ni pun kena pindah ke sini. So H sama dengan 75 tolak X kuasa 2 bahagi dengan 4X. Okey, ni kalau kita pemudahkan, 75 bagi 4, kita akan dapat 75/4 lah kan. Okey, so yang ni tak payah pemudahkan lah, masuk terus dalam formula. So V sama dengan X kuasa 2 75 tolak X kuasa 2 bahagi 4X. So V sama dengan kita cancel yang ni dengan yang ni. So tinggal 75X tolak X kuasa 3 bahagi 4. So V sama dengan 1/4 75X tolak X kuasa 3. Ditunjuk ataupun shown. Okey, faham yang ni? Faham cikgu. Faham, Okey, yang ni baru A. Yang B, cari nilai X dengan keadaan V adalah maksimum. Siapa maksimum? V. Clue untuk maksimum, dy dx kosong sama dengan kosong. Dan juga isi padu kotak itu. Okey, maksudnya dekat sini tak adalah dy dx. Kat sini ada dv dengan x kan. Maksudnya dv dx kita yang kena kosong. So dv dx mesti kosong. Tu clue dia. Kalau perkataan maksimum, ada perkataan maksimum ke minimum ke, maka kena kosong. Differentiate dan kosongkan. So kita differentiate dululah, kita bezakan. So yang pertama 1/4 darab dengan 75 je lah. 75/4.
tolak dengan 3/4 X kuasa 2 kosong. Ini prinsip. Lepas tu kita nak cari nilai X. Okey, bila nak cari nilai X, 75/4 sama dengan 3/4 X kuasa 2. So X kuasa 2 sama dengan 75/4 bahagi dengan 3/4. Kita akan dapat 25. Maka X kita adalah tambah tolak 5. Tapi hanya satu jawapan saja diterima, iaitu X sama dengan 5. Kenapa? Sebab X adalah unit panjang. Panjang tak ada negatif. So kita kena pilih yang positif saja. So kita pilih X 5. So ni sebagai jawapan kita. Lepas tu kita kena kira isi padu max. Isi padu max kita tu masuk balik nilai 5 dalam formula isi padu tadi ni. So bila masuk balik 75 darab 5 tolak 5 kuasa 3. Lepas tu bahagi 4, kita akan dapat 62.5. 62.5 cm padu. Okey. So jangan lupa kita kena check D2V, DX2. Nak tentukan dia maksimum ke minimum. So D2V saya buat warna biru lah. D2V, DX2. Kita ambil yang ni. So 2 buat mai depan. Negatif 6/4 X. Dapat negatif 6/4 X ataupun negatif 3/2 X lah bila dipermudahkan. So ni negatif X kita tadi 5 kan. Masuk balik 5 kita akan dapat negatif lah semua ni. Sebab positif darab negatif, negatif. Bila negatif graf dia masam. Bila masam dia maksimum. So betul lah. Kita punya jawapan ni dah verified. Okey, faham? Faham cikgu? Faham ha? So habis dah soalan homework. So kita masuk tajuk baru, perubahan kecil dan penghampiran. So yang ni adalah aplikasi yang terakhir dalam topik ni. So kita dah belajar apa? Kita dah belajar yang pertama nak cari kecerunan lengkung pada satu titik, gradient kan. Yang kedua nak cari tangent, persamaan tangent dekat titik tu. Yang ketiga persamaan normal. Yang keempat nak cari nilai titik pegun dengan titik maksimum minimum, lengkuk balas, inflection point semua tu lah. Titik pegun, titik pusingan. Lepas tu nak cari nilai maksimum, nilai minimum yang kita dah buat kotak tadi tu lah, soalan kotak tadi tu. Nak cari nilai maksimum, nilai minimum. Lepas tu nak cari perubahan kuantiti terhubung guna petua rantai, chain rule. Itu kita buat dah minggu lepas. Lepas tu hari ini adalah perubahan kecil dan penghampiran. So dia ada keyword yang baru. So bila dengar perkataan perubahan kecil ataupun penghampiran, keyword dia adalah delta Y, delta X sama dengan dy, dx. Ini dia punya keyword dia. Okay, so datang daripada mana benda ni? Kita kena buat balik kita punya curve kita tu, lengkung kita ada dua titik A dengan B. Kita nak cari tangent kan, tangent, garisan tangent warna biru ni dekat titik A. Maka dia bersamaan dengan dy dx. Perlu dia yang kita sebut dah, bila ada perkataan tangent dia adalah dy dx. Okey, tapi tak semestinya kita boleh cari dy dx saja. Kita boleh juga buat penghampiran. Penghampiran tu maksudnya approximation. Approximation guna delta y, delta x. Delta y, delta x. Bermaksud kita kena guna dua titik lah. So cari lagi satu titik B yang berhampiran dengan A. Sebab tu nilai dia, kalau A tu X dengan Y, yang B yang berhampiran dengan A adalah X tambah delta X, Y tambah delta Y. Delta X dengan delta Y adalah perubahan kecil. Maksudnya X tambah 0.0001, Y tambah 0.001. Macam itulah perubahan yang kecil. Maksudnya rapat lah. Point A dengan B tu rapat. Maka kita boleh buat penghampiran, approximation.
yang sama lebih kurang dengan tangent. So nilai bagi dy dx pada titik A, kalau nak ikutkan yang kita dah buat sebelum ni, kita kena cari limit kan, had delta x tu kena kosong, delta y bahagi dengan delta x. Tapi kalau kita tak mau guna had, kita ambil saja dy dx terus sama dengan delta y delta x, boleh, tapi nama dia adalah penghampiran terbaik. Penghampiran, approximate, kita hanya anggarkan. So kita boleh saja guna tanpa melibatkan had limit. So ni formula baru, keyword untuk soalan perubahan kecil ataupun soalan penghampiran. So kalau kita selalunya soalan suruh cari delta y lah, so delta x ni kena bawa mai sini. So delta y lebih kurang dy dx darab dengan delta x. Okey. Lepas tu kalau kita nak cari nilai terhampir sesuatu fungsi, so kita ada fungsi kita ni x tambah delta x, dia bersamaan dengan y yang x sahaja tambah dengan delta y tu x dengan delta x lah. So yang ni dia maksud yang sama, y tambah delta y, perubahan y. Okey, maksudnya tadi delta y kita dah ada formula yang atas ni, masukkan lah, dapat yang bahagian sini. So tukar balik dalam bentuk f, so y jadi fx, dy dx bermaksud f prime x, dia darab dengan delta x. So ni adalah formula penghampiran, approximation. Saya tunjuklah macam mana nak guna yang ni, macam mana nak guna yang ni bila. Okey, so kita tengok contoh. Diberi bahawa y sama dengan x kuasa 3. Cari A, perubahan hampir dalam y jika x menokok daripada 4 kepada 4.05. Menokok maksudnya increases, bertambah. So pertama, step pertama cari delta x. Okey, delta x perubahan dia daripada 4.05 kepada 4 kan. So 4.05 tolak 4, so akan dapat 0.05. So delta x bermaksud perubahan kecil, bagi x. So nampak tak nilai kita kira tu 0.05 tu kecil lah, kecil bagi x. So ni delta x, nilai akhir tolak dengan nilai awal. Dia boleh jadi negatif kalau dia berkurang ataupun menyusut, tapi kes kita ni meningkatlah, menokok. Okey, soalan suruh cari perubahan hampir dalam y, perubahan hampir delta y lah. Delta y sama dengan dy dx darab dengan delta x. So sama dengan dy dx kita adalah 3x kuasa 2 darab dengan delta x kita 0.05. So macam mana nak darab ni? X kita ni tak ada nilai, so x ni kena masuk nilai asal. Asal kita adalah 4. So 3, 4 kuasa 2 darab dengan 0.05. So akan dapat 16 darab 3 darab 0.05 akan dapat 2.4. So yang ni adalah perubahan kecil bagi y. Okey. So formula dia, ingat kalau ada perkataan perubahan hampir ataupun perubahan kecil ataupun penghampiran, kena guna delta y delta x sama dengan dy dx. Tu dia punya clue dia. Lepas tu cari dulu delta x. Selalunya lah kita kena cari delta x. Lepas tu delta x nak cari dia yang akhir tolak yang awal. X yang akhir tolak x yang awal. Kita akan dapat 0.05. Nilai dia mesti kecil sebab nama dia perubahan kecil. Nilai dia mesti dapat kecil. Lepas tu nak cari delta y guna formula delta y delta x lebih kurang dy dx kan. So susun semula delta x bawa mai sini, delta y dy dx darab dengan delta x. So yang ni yang saya gunalah, yang bawah ni. Lepas tu tapi bila kita buat dy dx daripada x kuasa 3 bawa mai depan kan, dapat 3x kuasa 2. X tu masih ada, so macam mana?
So X tu kita kena gantikan dengan X yang asal. Sebab ada dua nilai X, 4 dengan 4.05. So kita kena gantikan nilai yang asal, iaitu 4 lah. Masukkan nilai 4, buat calculation, kita akan dapat 2.4. So apa maksud 2.4 ni? 2.4 ni maksudnya Y, nilai Y menokok, increases sebanyak 2.4. Sebanyak 2.4 apabila X meningkat sebanyak 0.05. So konsep dia datang daripada yang atas tadi ni. Kalau kita ada lengkung, kalau X tu meningkat sebanyak banyak ni lah, contohnya kalau X ni meningkat banyak ni delta X, maka Y dia meningkat sebanyak delta Y. Tapi bila X kita ni jauh sikit, nampak tak delta X kita ni dah besar sikit kan. Delta X kita besar, maka delta Y kita pun semestinya akan besar juga kan. Kalau kita tengok daripada graf ni lah, delta Y kita besar. Ataupun ada juga graf yang nilai delta X dia sama, tapi delta Y dia berlainan. So ni delta X, ni pun delta X. Jarak antara X dengan X tu, X dengan X ni delta X. Lepas tu jarak Y dengan Y yang baru adalah delta Y. So kalau kita tengok kat sini, delta Y yang pertama ni kecil, delta Y yang kedua ni besar. Yang tu dah tujuan dia. Tujuan kita nak cari perubahan kecil tu. Kita nak check kalau delta X dekat semua tempat sama, maka delta Y sama tak perubahan dia? Tak sama lah, tak semestinya sama. Ada yang tempat dia perubahan dia kecil, ada tempat dia perubahan dia besar sedikit. So yang tu tujuan kita nak buat perubahan kecil dan penghampiran. Okey, so kita tengok pula soalan B. Perubahan hampir dalam X jika Y menyusut. Menyusut maksudnya decreases daripada 8 kepada 7.97. Okey. So kat sini dia suruh cari delta X lah. Maka dia akan bagi Y, maksudnya terbalik. Sekarang ni kita kena cari delta Y dulu. Y baru tolak dengan Y lama. Y baru kita 7.97, Y lama kita 8. So kalau kita kira ni dapat negatif 0.03. Okey. So delta X sama dengan dy dx. Okey, sekejap mana formula. Kita kena tulis balik formula lah sebelum kita buat apa-apa pun. Formula asal kita tadi, delta y delta x sama dengan dy dx. So kita nak cari delta x. So dekat sini maksudnya delta x sama dengan delta y bahagi dengan dy dx. Okey, so delta y kita negatif 0.03, dy dx kita tadi 3x kuasa 2. Okey, so dekat sini macam mana pula ni 3x kuasa 2 ni? Kita nak masuk nilai x yang macam mana? Nilai x yang berapa? Kita masuk nilai x bila y yang asal. Y yang asal dia 8. So kita punya equation yang asal y sama dengan x kuasa 3, masih guna persamaan yang sama macam atas tadi, y sama dengan x kuasa 3. Cuma kita guna y yang asal kita 8, maka x kita akan dapat 2. So kita masukkan nilai x2 dalam ni, negatif 0.03, 3, 2 kuasa 2. So kita akan dapat jawapan 3 darab 4, negatif 0.03 bagi negatif 0.0025. Negatif 0.0025. Ya. So yang ni adalah delta x. Okey. So kat sini maksudnya apabila delta y menyusut maksudnya decreases tadi, menyusut sebanyak negatif 0.03, yang ni perubahan kecil y, maka perubahan kecil x
Menyusut juga sebab negatif, menyusut sebanyak 0.0025. Tu dia punya relationship dia lah. Okey, so kita tengok pula soalan nombor 2. Diberi bahawa y sama dengan punca kuasa x. Cari A nilai dy dx apabila x kuasa sama dengan 4. So cari nilai dy dx biasalah. So x ni sama dengan x kuasa 1/2. Kita kena tukar kepada bentuk yang mudah. Lepas tu baru kita cari dy dx dia. Dy dx dia adalah 1/2 x negatif 1/2. Lepas tu kita masukkan nilai 4. 1/2, 4 negatif 1/2, kita akan dapat 1/4. 1/4 ya. Lepas tu yang B, nilai yang hampir. Ada perkataan hampir, clue dia delta y, delta x sama dengan dy dx lah. Bagi punca kuasa 4.02. So kalau kat sini tadi, kalau x 4, punca kuasa 4 lah kan. So yang ni y yang lama, yang ni kita buat y yang baru, y2. So nampak tak kat sini ada perubahan x tu, 4 kepada 4.02. So dekat sini dia suruh cari nilai yang hampir sahaja. Maksudnya tak payah guna kalkulator. Tekan 4 punca kuasa 4.02 berapa tak payah. Kita nak cari nilai hampir, approximate. Nilai yang berapa, nilai yang terdekat bagi punca kuasa 4.02. So kalau dekat sini yang lama, y sama dengan punca kuasa 4, kita akan dapat 2. So kalau nilai yang hampir bagi 4.02, maybe dapat 2.0 berapa-berapa, kita tak tahu. Tapi macam mana nak cari dia, kita kena guna formula delta y delta x tu lah. Delta y delta x sama dengan dy dx. Okey, so dekat sini kita nak cari delta y dulu. Delta y sama dengan dy dx darab dengan delta x. So dy dx tadi kita dah kira dapat 1/4. Delta x kita adalah, delta x kena carilah. Delta x adalah x yang baru 4.02 tolak x yang lama 4. So dapat 0.02. So masukkan 0.02. So akan dapat berapa sini? 0.02 bahagikan 4, 0.005. So ni adalah delta y. Tapi ni bukan jawapan dia. Jawapan dia adalah y tambah delta y. Y tadi kita kira dapat 2. 2 tambah 0.005. Kita akan dapat punca kuasa 4.02 adalah 2.005. So kalau kita tekan kalkulator punca kuasa 4.02, jawapan kalkulator adalah 2.0049993766. Tapi jawapan menggunakan kaedah ini, kaedah calculus ni kita panggil, dapat 2.005, iaitu lebih kurang sama dengan kalkulator. So yang ni adalah jawapan yang betul, yang tepat. Okey. So faham untuk soalan 2 ni? Faham cikgu? Faham, So kita move on. Nombor 3. Diberi bahawa y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 4 apabila x sama dengan 2. Terdapat perubahan kecil. So keyword dia perubahan kecil, delta y delta x sama dengan dy dx. Kita tengok dalam soalan buku teks. Buku teks buat macam ni. Okey, so yang pertama, step yang pertama dia cari dy dx dulu. So again yang ni kalau kita nampak ada perubahan kecil ni, formula dia adalah delta y delta x sama dengan dy dx. Tapi buku teks guna dy dx dulu. So kita buat dy dx dulu, jadi 4x tolak 3. Lepas tu x kita nak masuk nilai apa? Masukkan nilai 2 lah, sebab dia kata kena guna 2. So 4, 2 tolak 3, kita akan dapat 5. Okay, ni step yang pertama dia. Lepas tu delta x. Delta x tadi dikata perubahan kecil dalam x sebanyak 3%. 3/100 darab dengan 2. Ni yang dia buat lah. So dapat 6/100, 0.06. Maka delta y kita adalah dy dx darab dengan delta x
dy dx kita 5, delta x kita 0.06, kita akan dapat 0.3. Lepas tu nak cari peratus, delta y kena bahagi dengan y, darab dengan 100%. So delta y tadi 0.3 bahagi dengan y. Kalau y masukkan nilai 2 dalam ni, 2 kuasa 2, 4, 4 darab 2, 8, 8 tolak 6, 2, 2 tambah 4, 6. So 6 darab dengan 100% akan dapat sebanyak 5%. Ni peratus delta y. So maksudnya dekat sini delta x ni peratus perubahan kecil dalam x sebanyak 3% tu, maksudnya delta x per x darab 100 akan dapat 3%. Itu maksudnya. Kalau perubahan kecil dalam y yang menggunakan konsep peratus, dia macam inilah formula dia. Delta y bahagi dengan y darab dengan 100. Okey. So yang tu dia punya konsep dia lah. Konsep apa? Kalau kita sebut dalam sebutan peratus, benda tu kita kena compare delta x tu dengan x yang asal, dan delta y tu dengan y yang asal, bukan y yang dah berubah. Okey, latihan kita tengok dulu soalan 1. Cari perubahan kecil. Perkataan perubahan kecil delta y delta x sama dengan dy dx dalam y, maksudnya delta y lah, yang sepadan dengan perubahan kecil dalam x, maksudnya delta x. Bagi formula apa, fungsi dah bagi dah. Lepas tu x ni menyusut daripada 4 kepada 3.98. So cari dululah delta x kita. 3.98 tolak 4 dapat negatif 0.02. dy dx pula, dy dx kita adalah, so saya tukar yang ni jadi 4x 1/2 tambah 3x kuasa 2. So 1/2 main depan dapat 2x negatif 1/2. 2 ni buat main depan tambah 6x. So kat sini nak masukkan nilai x berapa? Masukkan nilai x yang asal. Asal kita adalah 4. So masukkan nilai 4 tambah 6, 4. Kita akan dapat 1 campur 24, 25. Nilai dy dx. Nilai dy dx. So nak cari delta y adalah dy dx darab dengan delta x. So dy dx kita adalah 25. Delta x kita adalah negatif 0.02. So kita akan dapat 25 darab negatif 0.02, negatif 0.5. So itu adalah delta y dia, negatif 0.5. Okey, yang nombor 2, cari perubahan kecil dalam x yang sepadan. So cari delta x lah. Bagi y yang ni menokok daripada 2 kepada 2 tambah p. So maksudnya cari dulu delta y, sebab dia kata menokok kan, y tu yang menokok, maksudnya delta y itulah 2 tambah p yang baru tolak yang lama. So akan dapat p sajalah. Delta y kita dapat p. So dy dx pula, dy dx sama dengan, okey, yang ni kita boleh pemudahkan jadi bentuk macam ni, 1/2x tambah 1. So yang ni dapat 1/2 je lah dy dx kita ni, 1/2 sahaja. Maka delta x sama dengan, so cari delta x. Delta x adalah delta y bahagi dy dx. So delta y kita p, dy dx kita 1/2, kita akan dapat 2p. Itu jawapan dia. 1.5. Yang nombor 3, diberi y sama dengan 16x kuasa 2. So kita tukar dulu, 16 y sama dengan 16x minus 2 lah. Okay, cari nilai dy dx apabila x kuasa sama dengan 2. dy dx sama dengan negatif 32 x negatif 3. So masukkan nilai 2, negatif 32, masukkan 2, negatif 3, kita akan dapat darab 2 kosong negatif 3.
negatif 4. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, tentukan nilai hampir. Maksudnya delta y delta x lah. Clue dia delta y delta x sama dengan dy dx, tu clue dia. Bagi 16 per 2.02 kuasa 2. Okey. So dekat sini y yang asal dulu. Y yang asal adalah 16 2 kuasa 2 sebab x kita 2 kan, kita masukkan dalam equation tu. Kita akan dapat 16 bahagi 4 4. Okey, ni y yang asal. Yang baru adalah yang ini. Maka delta x yang baru, delta x kita cari delta x dulu. Delta x yang baru adalah 2.02. X yang lama adalah 2. So kita akan dapat 0.02. Lepas tu baru cari delta y. Delta y adalah dy dx darab dengan delta x. So dy dx kita negatif 4, dah kira dah tadi. Delta x kita 0.02. So kita akan dapat negatif 4 darab dengan 0.02, negatif 0.08. So ni adalah delta y. Tapi ni bukan jawapan dia. Jawapan dia adalah y tambah delta y. Y tambah delta y. Y kita 4 tolak 0.08. So akan dapat 4 tolak 0.08, 3.92. So 16 per 2.02 kuasa 2 ni adalah 3.92. So kalau kita cek dengan kalkulator, betul tak dapat lebih kurang macam tu. Dalam kalkulator tulis 3.92118. Betul lah, nak dekat sama kan. So yang ni adalah kaedah penghampiran. So kalau guna kalkulator pun dapat 3.92. Kalau guna kaedah kalkulus yang ni, delta y delta x pun dapat 3.92 juga. So ingat, kalau dia kata nilai hampir y tambah delta y. Delta y cari daripada formula delta y delta x tu lah, dengan dy dx. Kalau dia kata perubahan hampir, perubahan kecil, itu kena guna delta y delta x dy dx sahajalah. Dulu dia macam tu saja. Tapi apa-apa pun memang kena guna delta y delta x. Okey, nombor 4, cari perubahan kecil. Okey, perubahan kecil kat sini delta y delta x tadi. Dalam isi padu, sebiji bola kaca yang berbentuk sfera apabila jejarinya JCM bertambah daripada 3 kepada 3.02. So dekat sini kita kena guna bukan dy dx lah ataupun delta y delta x. Kita kena buat delta I dengan delta j. So dekat sini delta j kita kena cari dulu. Delta j kita adalah j yang baru tolak dengan j yang lama, akan dapat 0.02. Okey, so dia suruh cari delta I. So nak cari delta I adalah di dj darab dengan delta j. So maksudnya kena ada di dj lah. Maksudnya kena cari I sama dengan berapa, j. Cari isi padu. Isi padu sfera adalah 4/3 pi j kuasa 3. So di dj adalah 3 buat main depan, tinggal 4 pi j kuasa 2. Lepas tu j ni kita kena masukkan nilai yang asal, iaitu 3. So 4 pi 3 kuasa 2, 9 darab 4, 36 pi. So ni adalah nilai di dj. So masukkan dalam formula yang ni, 36 pi dj kita, delta j kita tadi 0.02. So delta I sama dengan 36 darab dengan 0.02, 0.72 pi. So ni jawapan dia, 0.72 pi. Dalam buku teks bagi nilai terus pi tu berapa. So dalam buku teks dia kira terus yang ni 0.72 darab dengan pi ni dapat 2.262. Dia terus kira pi. So tak payah kira pi pun tak apalah, nak kira pi pun boleh saja. Okey, so tengok soalan yang seterusnya.
Tempoh ayunan T saat bagi suatu bandul dengan panjang LCN diberi oleh T sama dengan 2 pi punca kuasa L bahagi dengan 10. Cari perubahan hampir. Dulu dia delta Y, delta X pula. Tapi ini tak boleh guna delta Y, delta X. Kita kena ubah Y dengan X pula. Dalam T. So, kita punya plan kita sekarang ni, dia suruh cari delta T apabila L tu menokok. Apabila delta L kita ni daripada L yang baru tolak L yang lama 0.05. Okey, so T kita ni kita kena cari dt dl lah, dt dl. So tukar dulu, T sama dengan 2 pi L per 10 kuasa 1/2. So yang ni kita akan tukar jadi 2 pi L 1/2 per 10 1/2. So akan jadi macam ni lah, 2 pi 10 1/2 L 1/2. Ni adalah pemudahan sahaja. So dt dl 1/2 buat mai depan, 2 pi 10 1/2 L negatif 1/2. Masukkan nilai L yang asal iaitu 9. 2 pi 10 1/2 9 negatif 1/2. Kita akan dapat dt dl kita ni. So 1/2, 2 ni cancel. 2 ni dengan 2 ni cancel. Untuk yang ni dapat 3 tadi. Yang ni adalah pi. Ni adalah punca kuasa 10. Ni dapat 3. Okey. Masukkan nilai pi 3 punca kuasa 10 darab dengan 0.05. Yang ni dapat pi 60 per 100 per punca kuasa 10. Lepas tu kita rationalize kan. Punca kuasa 10 punca kuasa 10 sama dengan punca kuasa 10 pi 60 darab 10 kita akan dapat pi punca kuasa 10 per 600. Sama lah dengan jawapan buku teks. Pi punca kuasa 10 per 600. Okey, soalan yang seterusnya. Luas tumpukan minyak yang berbentuk bulatan bertambah dari 4 pi cm persegi kepada 4.01 pi cm persegi. Okey, luas lah. Luas dia delta A sama dengan luas yang baru tolak luas yang lama. So akan dapat 0.01 pi. Cari perubahan kecil, maksudnya delta Y delta X yang sepadan dalam jejari tumpukan minyak itu. Maksudnya so cari delta J. So cari dulu A adalah pi J kuasa 2. Maka dA dJ sama dengan 2 pi J. So J masukkan nilai yang asal. Apabila A kita 4 pi 2 lah. So apabila A kita 4 pi J kuasa 2, pi cancel kan, 4 sama dengan J kuasa 2. J adalah 2. So kat sini dapat 4 pi. So delta J sama dengan dA dJ. Kan terbalik, delta A bahagi dA dJ. So delta A kita 0.01 pi, dA dJ kita 4 pi. So pi cancel, 0.01 bahagi 4 kita akan dapat 0.0025. 0.025. Ya, 0.025 cm dalam buku teks. Okey. Next, panjang sisi sebuah kubus. Kubus cube lah. X. Cari perubahan kecil dalam isi padu kubus itu. Isi padu V lah.
apabila setiap sisinya menyusut daripada 2 kepada 1.99 delta X. X yang baru tolak X yang lama negatif 0.01. Okey, negatif 0.01. Dia suruh cari delta V. Cari dulu dV dx. V sama dengan X kuasa 3. X darab X darab X. So dV dx adalah 3X kuasa 2. X masukkan nilai X yang asal. 3 darab 2 kuasa 2. 4 darab 3, 12. Maka delta V adalah dV dx darab dengan delta X. Tu dia punya dia. dV dx darab dengan delta X. So dV dx kita 12, delta X kita tadi negatif 0.01. Maka 12 darab negatif 0.01 negatif 0.12. Jawapan buku teks pun negatif 0.12 cm per cm padu. Okey. Soalan yang seterusnya, cari perubahan kecil dalam isi padu V juga sebuah sphere yang apabila jejarinya menyusut daripada 5 kepada 4.98 delta J, ambil yang baru tolak yang lama, akan dapat negatif 0.02. V isi padu sfera adalah 4/3 pi J kuasa 3. dV dJ sama dengan 3 buat main depan, dapatlah 4 pi J kuasa 2. J nak masukkan nilai berapa? Masukkan nilai asal iaitu 5. 5 kuasa 2. 25 darab 4, 100 pi. So dia suruh cari delta V. Delta V adalah dV dJ darab dengan delta J. dV dJ kita 100 pi, delta J kita negatif 0.02. So kira akan dapat 100 darab dengan negatif 0.02 negatif 2 pi. Dalam buku teks kira ke pi ni tak, lihat pi. So negatif 2 pi cm padu. Okey, faham tak setakat ni semua? Faham cikgu. So ingat, kalau ada keyword perubahan kecil ke apa ke, delta Y, delta X. Tapi Y tak semestinya Y lah kan. Buatlah simbol isi padu ke apa ke, luas ke, ikutlah soalan tu. Kena cari delta X dia berapa, delta Y dia berapa dulu. Kalau soalan suruh cari delta Y, maksudnya delta X dia dah bagilah. Maksudnya menyusut ke, menokok ke, increases ke, decreases ke. Cari macam tu saja. So ni soalan homework untuk minggu depan. Masih lagi soalan lebih kurang sama macam yang tadi, homework tadi. So bolehlah salin dulu ataupun tengok dalam soalan buku teks.